Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Analisis Awani yang disiarkan secara langsung dari studio kami di Bukit Kawangan, Kuala Lumpur. Dan Analisis Awani malam ini akan bercerita dan juga memahami satu sindrom, iaitu sindrom pernafasan Timur Tengah Coronavirus atau MERS-CoV, di mana kes pertama MERS-CoV dicatatkan pada hari Ahad lepas selepas seorang lelaki berusia 54 tahun meninggal dunia selepas menunaikan umrah, pulang dari menunaikan umrah pada 29 Mac lepas. Itu kes pertama di Asia Tenggara yang dicatatkan, dan kini lebih 60 penduduk di Kampung Bintang di Batu Pahat diletakkan di bawah pemantauan selama lebih seminggu di rumah masing-masing berikutkan mengalami tanda-tanda awal jangkitan tersebut. Malam ini kita cuba untuk memahami simptom dan juga jangkitan serta sejarah dan pelbagai aspek lagi, dan juga kita cuba ingin mengetahui bagaimana langkah pemantauan yang dilakukan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi bersama saya akan ditemani oleh Dr. Nurhayati Rosli, merupakan Timbalan Pengarah Kawalan Penyakit Surveillance daripada Kementerian Kesihatan Malaysia sebentar lagi. Tapi saya juga ditemani oleh Datuk Dr. Christopher Lee, merupakan Ketua Jabatan dan juga pakar perunding penyakit berjangkit dari Hospital Sungai Buloh. Ya. Terima kasih Datuk Doktor kerana sudi bersama kami dalam Analisis Awani pada malam ini. MERS-CoV yang dicatatkan di Malaysia ini adalah kes yang pertama dicatatkan di sebelah Asia Tenggara. Selain satu kes di Filipina di mana salah seorangnya disyaki dijangkiti oleh MERS-CoV yang merupakan penduduk di UAE. Betul. Ini satu penyakit yang dikesan pada April tahun 2012 dan agak baru kalau kita cerita daripada simptom dan juga daripada virusnya ataupun daripada segi vaksin yang mungkin ada. Mungkin kita dapat memahami secara keseluruhan MERS-CoV ini, bagaimana ianya dijangkiti dan juga bagaimana ini mungkin dapat dijadikan satu rujukan. Kalau rujukan yang lama dahulu mungkin SARS. Bagaimana ini berbeza daripada SARS contohnya? Ya, memang betul. Ini MERS-CoV ini ada berkaitan dengan SARS, ya, dari jenis virus yang agak sama, tapi berlainan juga. Ya, dia cara jangkitannya memang melalui cara respiratory, pernafasan. Ya, so biasa kita kata droplet spread. Dalam jangka lebih kurang 3-4 kaki dari seorang lain. Kalau kita bersin atau kita batuk, boleh menjangkit kepada orang lain. Tapi apa yang kita bernasib baik, MERS-CoV ini tidak begitu senang berjangkit kalau banding dengan SARS. Dulu SARS kita ingat berebat dengan dahsyat di Hong Kong, di Singapura, ya. Tapi ini walaupun MERS-CoV ini sudah dikesan tahun 2012, tapi mula-mula agak perlahan dia punya jangkitan. Tapi apa yang kita bimbang baru-baru ini di Middle East atau Timur Tengah, kita ada lebih banyak jangkitan bukan saja di Saudi Arabia, juga di UAE baru-baru ini. So ini kita mula lebih bimbang sekarang lah. Kita memang tahu bila kita pergi ke tanah suci untuk umrah ke untuk haji ke, memang ada sikit risiko. Tapi kita memang sudah beri nasihat kepada jemaah yang pergi untuk haji ataupun umrah untuk ambil untuk jaga kebersihan mereka diri sendiri. Terutama sekali ialah memasukkan tangan dengan hand gel ke, dengan sanitizer ke, ataupun cara kita menggunakan tisu paper untuk tutup mulut kita bila kita bersin atau batuk. Sebab kita memang tahu semasa kita menunaikan umrah ataupun haji, memang agak ramai orang mungkin ramai yang bertanya punca dan bagaimana lokasi Timur Tengah itu ada hubungan kait di antara keduanya. Ramai juga mengaitkan bahawa adakah punca jangkitan atau virus ini berpunca daripada binatang seperti timbalan terakan seperti unta, ataupun ada kajian yang mengatakan bahawa daripada kelawar dan sebagainya. Tapi masih terlampau awal menjurus ke arah itu. Faktor geografi dan juga faktor mungkin keadaan cuaca dan sebagainya, puncanya itu bagaimana? Ya. Memang yang dikesan dari binatang ialah unta. Unta yang agak banyak di Timur Tengah, itu memang sudah dikesan. Tapi unta ni punca yang utama atau punca yang kedua? Kita rasa mungkin kelawar atau bats mungkin satu punca yang mula, tapi sebab hubungan bats atau kelawar dengan manusia tidak begitu rapat. So mungkin itu yang mereka jangkitan unta. Tapi unta dengan manusia di Timur Tengah memang rapat, macam lembu dan kambing di sini, ya. So mungkin dari sumber itu yang menjangkiti manusia. Tetapi apa yang membimbangkan sekarang, kita risau tentang jangkitan bukan saja dari unta, tapi takut
jangkitan dari seorang kepada seorang yang lain. Dan jangkitan daripada manusia yang dijangkiti daripada manusia lain itu lebih kesannya lebih cepat dikabarkan, dan juga mungkin membawa faktor ataupun kecenderungan untuk faktor kematian itu juga tinggi. Jadi bagaimana aspek itu, doktor? Itu kira tak ada bukti bahawa kita kata primary infection, orang yang dapat terlebih dahulu, kita tak tahu datang daripada unta atau manusia dia lain, tapi dia tak ada sejarah ada berapat dengan seorang yang sakit dengan MERS-CoV lah. Tapi secondary infection ni adalah orang yang memang dapat sakit daripada seorang pesakit yang lain, ya. Dari data yang kita ada sekarang, primary infection agak serius juga. So ramai di kalangan mereka yang dapat MERS-CoV sekarang ialah mereka yang lebih berusia, mereka yang ada penyakit-penyakit lain macam darah tinggi, kencing manis dan sakit buah pinggang. So kita kata bahasa Inggeris comorbidities, yang mereka yang ada comorbidity, risiko dapat komplikasi MERS-CoV jauh lebih tinggi. Itu sebab sekarang orang percentage yang mereka yang sudah meninggal dunia dekat 40%. So itu agak tinggi. Tapi puncanya terus daripada unta atau dari seorang manusia lain, itu kita tidak pasti. Dari aspek jangkitan local transmission, sebagai contoh apabila seorang pesakit itu pulang daripada Tanah Suci Mekah ataupun daripada Timur Tengah dan juga dijangkiti kepada mereka yang berhubung secara terus dengan pembawa virus, bagaimana kita melihat aspek itu dan juga memahaminya, itu mungkin kita dapat bincangkan dan juga dalami selepas ini. Kefahamannya itu kita berhenti seketika dahulu, kita jumpa lagi dalam analisis awal ini selepas ini. Okey, betul lagi kita dalam analisis awal ni kita masih membincangkan mengenai sindrom pernafasan Timur Tengah coronavirus ataupun MERS-CoV, di mana telah merenggut satu nyawa di Malaysia dan merupakan satu kes yang dicatatkan, yang pertama dicatatkan di Asia Tenggara. Dan Datuk Doktor, kalau kita dapat memahami bagaimana local transmission itu mungkin dapat kita elakkan, kerana dalam kes-kes tertentu yang banyak dirujuk ialah yang kena di Malaysia ini ialah Allahyarham baru pulang daripada umrah. Dan dalam tempoh tertentu selepas kenduri dan sebagainya, mungkin jangkitan itu berlaku di situ. Dan bagaimana ini kita dapat elakkan, kerana dalam kebanyakan kes-kes tertentu yang dirujuk pada tahun lepas, ada juga jangkitan dilakukan di UK dan sebagainya kerana local transmission dan sebagainya. So yang memang betul, yang penting kita nak prevent ialah memang menghentikan local transmission. Itu yang kita bimbang. So nasihat yang diberi kepada Kementerian Kesihatan, mereka yang balik dari tanah air suci selepas umrah ke Hajj ke, mereka diberi taklimat tentang gejala-gejala simptom-simptom MERS-CoV. So bila mereka pulang dalam 2 minggu yang mereka pulang dari tanah suci, kalau mereka ada simptom macam tu, mereka harus jumpa klinik atau doktor secepat mungkin. Nah, di sana mereka akan assess, dan kalau ada risiko pneumonia, mereka akan buat testing dari segi spesimen yang ambil daripada tekak lah, ya. Dan kita akan hantar special PCR, special test ini cuba membuktikan ada MERS-CoV. Sementara kita tunggu, kita perlu isolate pesakit lah, mengurangkan risiko kepada orang lain, ya. Mungkin kita biasa di hospital lah, ya. Dalam tempoh kalau pemantauan selama seminggu ataupun 2 minggu itu, bagaimanakah kita dapat memahami tempoh pengawasan yang dilakukan itu? Dan bagaimana kita dapat memberikan satu jaminan bahawa ini dapat dikawal, bukan sesuatu yang dapat tersebar dengan sebegitu meluas ataupun sebegitu mudah, dan ianya mampu dibendung dengan baik dan juga mampu sembuh juga. So untuk pemantauan ini untuk 2 minggu atau seminggu ke 2 minggu selepas pulang dari tanah suci, kalau mereka ada misalnya macam kes yang baru-baru ini, mereka yang datang balik sama dengan Allahyarham perlu dipantau, dan pada jangka masa itu mereka diberi taklimat gejala-gejala, mereka diminta duduk di rumah, dan Kementerian Kesihatan akan hantar pegawai untuk jumpa mereka, telefon ke, jumpa face to face ke. Kalau mereka ada gejala simptom-simptom awal, kita akan ambil mereka hospital untuk buat testing. Kalau mereka sihat-sihat belaka, tak ada masalah, selepas incubation period, seminggu,
mereka boleh teruskan lah macam biasalah. Dan kita pun tahu dalam bulan 5 sehingga ke menjelang bulan Ramadan, jumlah mereka yang ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah umrah semakin meningkat, dan saya ingin bersama dengan Puan Syuhaidah Burhan, merupakan pengurus besar ZUSP World Travel. Assalamualaikum Puan Syuhaidah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Puan Syuh, bagaimana kita nak memahami, kerana saya pasti Puan Syuh pun sendiri akan ke Tanah Suci untuk menunaikan umrah, dan ini adalah musim ataupun tempoh di mana bilangan mereka yang akan ke sana bertambah tinggi. Jadi bagaimana dengan adanya MERS-CoV ini, mungkin ada langkah-langkah pencegahan yang diambil oleh pihak-pihak agensi pelancongan yang bawa jemaah ke Tanah Suci, dan bagaimana mungkin ada komunikasi yang rapat dengan pihak kementerian sendiri, Puan Syuh? Dia begini Cik Zul ya. At the moment memang saya sendiri, my syarikat ya, my company memang mempunyai jemaah yang akan berlepas bermula pada minggu hadapan dan seterusnya, dan akan meningkat macam dikata hingga ke bulan Ramadan. Tapi at the moment pihak kerajaan masih belum memberi kita sepenuh arahan, melainkan buat masa ini para jemaah dinasihatkan melalui pemeriksaan kesihatan sebelum berlepas ke Saudi untuk membuat ibadah umrah. Dan saya juga mempunyai beberapa grup yang akan berlepas kan minggu depan. Tetapi buat masa sekarang ni yang dah bermula sejak beberapa hari dengan terdengarnya masalah MERS-CoV ni, saya sendiri telah membuat panggilan direct kepada para jemaah saya to make sure kan for them to go for some kesihatan punya check to the nearest klinik kesihatan atau yang berhampiran dengan mereka untuk mendapatkan nasihat sama ada mereka perlu atau tidak tambahan suntikan sebagainya kan untuk mereka gunakan sebelum berlepas. And of course bagaimana tak apa. Silakan. On top of that, kita memang advise them mask, the face mask, and then seberapa perlulah vitamin C and all those have to be bring along with them sebagai orang kata preparation. Bagaimana perlu pihak di Tanah Suci, mungkin macam Puan Syuh kata tadi, penyediaan topeng muka dan juga sanitizer untuk tangan dan sebagainya, mungkin perlu diletakkan dalam satu kepentingan yang paling teratas sekali untuk memastikan jangkitan itu dapat dikurangkan. Bagaimana dengan persediaan mereka di Tanah Suci dalam menangani isu ini? Adakah ada informasi yang dapat kita kongsikan bersama? At the moment, our staff yang berada di Tanah Suci at the moment ya, bila kita tanya bagaimana keadaan yang di sana sekarang ni, according to them tidaklah seperti apa yang kita dengar. Because mungkin tidak ada diberitahu atau tidak diwar-warkan sepenuhnya pada publik. Tetapi according to the people over there, is masih under control. This is what. Tetapi I cannot take it for granted lah orang kata kan, that whatever given and advice to us is to be on the safe side, because para jemaah yang pergi ini is under the supervision and under the responsibility of the agency. Jadi saya lebih prefer that langkah awal dan priority yang pertama untuk mengelak ya. Dan kami hanya buat masa ini yang kami perlukan ialah apa yang para jemaah saya dan saya sendiri minta dipermudahkan, tidak akan ada berlaku apa-apa sesuatu. Tetapi perlu saya tegaskan juga sini, kita perlu pihak Kementerian Kesihatan berdamping rapat, especially with all the travel agency to tell us immediately, because jemaah is everyday ongoing. This is priority number one. In fact, kita pun pihak kesihatan ada baru ni menghantar invitation pada kami di Bumitra Malaysia, because I sit as a Vice President outbound for Bumitra Malaysia. That there will be a briefing for us 23 hari bulan, sehari sebelum saya berlepas ke Tanah Suci. Dan mungkin kita akan dapat merungkai. I'll be going there in fact. Puan, mungkin kita dapat fahami juga bagaimana mereka yang sudah pun berlepas ke Tanah Suci dan pulang ke tanah air, sebagai agensi yang bawa mereka, mungkin ada juga tindakan yang dilakukan sendiri oleh agensi bagi memastikan bahawa dan mengingatkan mereka untuk menjalani pemeriksaan kesihatan sejurus tiba di tanah air, kerana itu mungkin aspek yang perlu diberikan keutamaan pada ketika ini. Yes, that is the first thing that we have to do lah. Mungkin saya juga akan memastikan daripada pihak syarikat sama ada kami boleh mengadakan salah satu
saja ujian kesihatan bila mereka balik, the first thing when they step into Malaysia. Tetapi kita pun tak boleh nak jangkakan, because bila everybody balik, masing-masing menuju ke tempat masing-masing. Cuma hanya yang kalau kita boleh nasihatkan, the moment they touch down, I would personally advise them lah to go to klinik yang berhampiran ataupun ke hospital pusat-pusat kesihatan lah. Okey, terima kasih Puan kerana sudi bersama kami dalam analisis Awani pada malam ini. Semoga segalanya selamat dan juga mungkin kita dapat berkongsikan informasi juga di masa-masa akan datang. Dan saya kira Kementerian Kesihatan juga sedang menjalankan langkah-langkah yang bersesuaian untuk mengendong perkara ini daripada berlaku. Kita mungkin akan bersama dengan mereka nanti. Tapi kita nak berhenti lihat buat kali terakhir. Datuk Doktor, mungkin selepas ini kita dapat fahami bahawa benar walaupun ini adalah satu kebimbangannya pada hari ini, akan tapi kalau dibandingkan kepada SARS yang berlaku pada tahun 2001 dahulu, mungkin ianya tidak seteruk itu, dan juga mungkin kebimbangan pada kita yang ada pada hari ini mungkin dapat dikurangkan sikit sebanyak dengan pemahaman yang lebih banyak mengenai perkara ini. Bagaimana public advokasi baru dilakukan dengan lebih baik, itu mungkin kita bincangkan selepas ini. Kita berhenti lihat seketika dahulu. Kita jumpa lagi dalam analisis Awani selepas ini. Bertemu lagi kita dalam analisis Awani. Datuk Doktor, mungkin kalau bagi mereka yang baru pulang daripada Tanah Suci Mekah contohnya, simptom seperti batuk dan juga demam itu adalah sesuatu yang biasa dan dikatakan satu perubahan cuaca dan sebagainya. Itu sering dikatakan berlaku. Bagaimana dalam aspek sekarang ini mungkin pemeriksaan dan juga pemantauan dilakukan di peringkat di lapangan terbang sendiri? Kerana tadi macam Puan Syu kata, sukar untuk mengawal dan juga memastikan saringan itu dapat dilakukan kerana bila mereka pulang daripada Tanah Suci mungkin masing-masing pulang ke kampung masing-masing dan itu mungkin menyukarkan usaha untuk mengawal dan juga meneliti siapa yang terkena jangkitan dan sebagainya. So memang kita sudah ada exercise simulasi di mana dengan KLIA, dengan MAS, even bila mereka masuk kepada pesawat sudah ada pemantauan untuk oleh kru. So kalau kru nampak siapa-siapa yang kurang sihat, batuk, demam dan tak berdaya, they will be asingkan dalam plane supaya mereka tak begitu banyak bergaul dengan mereka yang lain lah. Bila sampai, memang kita ada pasukan kesihatan di KLIA di tempat gate yang di mana pesawat ini akan masuk, ya, dan kita ada scanner, temperature scanner untuk tengok siapa yang ada demam. So kalau staff kita nampak mereka yang ada demam bila mereka sampai ataupun mereka nampak sakit uzur, kurang sihat, kita akan ditepikan dan pasukan kesihatan akan pergi untuk examine mereka untuk tengok mereka ada ke tidak pneumonia ke macam tu. Mereka yang dianggap agak sakit serius akan dihantar ke hospital daripada KLIA. Kalau mereka hanya ringan, hanya batuk tapi paru-paru semua bersih, tak ada masalah lain, mereka masih agak sihat, kuat, kita akan beri dia health card, beri penjelasan kalau keadaan tidak bertambah baik atau dalam 2-3 hari ini kalau berlaku, terus pergi hospital. Kita akan beri mask kepada dia supaya balik rumah pun ada mask. Sebab pada masa itu mungkin kuman-kuman biasa, mungkin kuman flu ke atau cold ke, tapi kita hanya bila mereka lebih kalau serius, kita akan bawa mereka masuk ke hospital. Dalam aspek itu juga mungkin informasi-informasi yang Datuk katakan tadi dapat ditemui ataupun dapat dibaca di laman web www.kkm.gov.my di mana informasinya di situ. Hotline juga ada, mungkin dapat kita kongsikan nanti. Tapi dalam aspek ini juga Datuk, kita melihat bahawa ini adalah satu simptom dan juga virus yang baru. Banyak lagi penyelidikan perlu dilakukan. Dan kalau dilihat kepada WHO dan juga badan-badan utama dunia juga melihat bahawa perkara ini perlukan lebih penyelidikan kerana vaksin belum lagi ditemui. Dan apabila kes ini didokumentkan di belah Asia Tenggara dan juga ada satu kes yang dicatatkan di Filipina contohnya, ini mungkin sikit sebanyak membawa dimensi penyakit ini sedikit berbeza. Kerana kita dah nampak ini di rantau yang lain dan kita mahu menyekat itu daripada berlaku. Daripada pengalaman-pengalaman lepas seperti SARS dan sebagainya, bagaimana ini dapat dilakukan dengan baik dalam
virus ini? Dengan pengalaman kita yang di SARS, WHO pun sekarang lebih experience dan lebih mahir dalam bidang ini. Komunikasi di antara negara-negara yang terlibat agak lebih rapat sekarang. Dengan WHO pun rapat, information dikongsi dengan agak cepat. Bila SARS mula-mula start, agak kelam kabut lah, Tapi our experience with SARS memang sudah membantu. Now, apa yang membimbangkan sikit tentang MERS-CoV ini, bila mula start 2012, most of the cases memang di Timur Tengah, memang, alright. Ada beberapa balik ke UK, ke France, ke Italy. Tapi itu sebab mereka orang datang ke tanah suci, balik sakit itu bukan perkara yang luar biasa lah. Tetapi selepas itu memang hanya di Timur Tengah. Lama tak ada bunyi orang luar daripada Timur Tengah. Tapi sekarang, I think kita diperingatkan bahawa risikonya memang ada lah, memang ada. Dan apa yang bimbangkan sikit ialah baru-baru ini mereka ada kluster di kalangan pekerja-pekerja hospital di UAE. 4 orang mereka jatuh sakit. Mereka semua ringan, tak ada serius, tapi mereka dikesangi dijangkiti oleh virus ini lah. So ini juga mengingatkan pihak Kementerian Kesihatan untuk mengingatkan staf kita untuk mengambil tindakan yang berjaga-jaga dari segi infection control, dari cara kita pakai topeng, mask, cara kita cuci tangan, pakai glove dan gaun bila kita merawat mereka yang sakit dengan suspected MERS-CoV inilah. Datuk, banyak lagi sebenarnya saya nak bincang dan saya nak tanya juga untuk memahami MERS-CoV ini, tapi itu saja masa yang kita ada. Dan juga saya juga rasa kita perlu panggil juga lagi Dr. Nur Hayati contohnya untuk bersama kita. Kami minta maaf ada sikit kesilapan teknikal dekat situ yang menyebabkan Dr. Nur Hayati tidak sampai ke sini, tapi saya berjanji mungkin selepas ini kita akan bersama dengan pihak Kementerian Kesihatan, kerana saya pasti langkah-langkah pencegahan dan juga langkah-langkah pemantauan sudah pun dilakukan dan ini mungkin dapat dikawal, dan kita juga perlu meningkatkan kefahaman kita bagaimana dapat mengelakkan diri kita daripada terjangkit daripada MERS-CoV ini, dan mungkin ada langkah-langkah pencegahan ataupun langkah yang dapat kita ambil buat mungkin saudara mara kita yang baru pulang daripada Tanah Suci ataupun dari Timur Tengah sendiri. Itu saja masa yang kita ada untuk analisis Awani untuk malam ini. Anda boleh terus bersama kami di Facebook atau Twitter Astro Awani, mungkin boleh tanyakan pandangan dan juga soalan di sana, atau terus bersama kami di astroawani.com untuk perkembangan berita segenap dimensi. Sekian saja. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi minggu hadapan. Thank you very much.